theta equals to, so kita akan start cari kita punya angle daripada 0 degree. So daripada sini ke sini, so kita dapat 60. Okay, then kita guna warna lain supaya nampak, so orange. Okay, so daripada sini ke sini. Okay, nampak tak yang warna orange tu? Okay, so untuk cari nilai pada second quadrant, kita akan ambil 180 minus 60. Sebab angle kita dia start daripada kosong. Yang warna orange tu. So, dapat 120. So, ini je lah jawapan dia. Simple je macam ni. Okay? So, clear Clear tak? Ini yang paling simple lah ni. Clear, madam. Apa-apa soalan nak tanya sebelum kita pergi kepada next? Kalau ada, saya teruskan kepada next. Okay. For example, the second example, we have cos 2 theta equals to negative 1 over sec 2. Theta between 0 and 2 pi. So, saya dah bagi tahu kalau ada pi, so mode radian. So, semua orang tukar sekarang kalkulator kepada mode radian. Okay, tekan shift mode dulu. So, tengoklah radian dekat nombor berapa. Okay, then first step menggunakan bakir. So, first step is to find basic angle. So, basic angle cos. Okay, shift cos tu kan? Ataupun up cos. Okay, so masukkan dalam modulus negative 1 over sec 2. Okay, kenapa kena letak modulus? Sebab dalam kalkulator nanti kita tak tekan negatif. So dia akan jadi shift cos 1 over sec 2 je lah. Okay, so tekankan mode radian berapa dapat? Dalam bentuk pi? 1 over 4 pi. 1 over 4 pi. Okay, Cuk kalau sesiapa yang menggunakan kalkulator hitam tu, mungkin dia akan dapat point-point. So kita tak nak point-point. So korang kena refer kepada table yang page 4 tu. Table page 4, saya ada tunjuk sikit je semalam. So itu adalah nilai, kita kena dapatkan nilai dalam bentuk pi. Okay, so sekarang ni basic angle kita adalah pi over 4. Dan kita tengok cos kita, cos negative. So kita akan cari quadrant for cos negative. Which quadrant cos negative? Second and third quadrant, betul kan? Cos negative. So pi over 4 kita dekat sini. Okay, next. Okay, ini yang kita nak cakap tadi. Okay, interval kita, given interval is theta between 0 and 2 pi. Tapi kita punya question 2 theta. So maksudnya from theta kita akan tukar kepada 2 theta. So bila 2 theta, interval kita bukan 0 and 2 pi lagi lah. Dia akan jadi 0 and 4 pi. Kenapa? Kenapa? Macam mana boleh muncul 0, 2 pi tu? 4 pi tu? Kita buat apa? Darab 2. Yes, everything mesti darabkan dengan 2 sebab kita akan guna interval baru macam tu. Dan selalunya, okay, kita tahu kan 2 pi ni adalah 360 untuk one rotation. So, bila dah lebih daripada 2 pi, maksudnya jawapan kita nanti kita akan tengok untuk second rotation juga. Okay, so macam mana kita nak tengok second rotation? So, kita tengok dulu. Okay, so kita akan cari untuk rotation dia. Soalan kata 2 theta. So, kita cari dulu untuk nilai 2 theta. So, 2 theta equals to, okay, jom kita pusing. So, guna warna hijau dulu. So, untuk first rotation, second quadrant. Okay, so kita akan ambil. Siapa tolak siapa? 180 sama dengan berapa pi? Pi. Oh, 1 tak? pi. Yeah. Yes. So, pi minus pi over 4 untuk first rotation second quadrant. Okay, next kita akan cari untuk first rotation ni, third quadrant. So, dia akan jadi pi plus pi over 4. Okay, so kita pun kira lah. Dapat berapa ni 3 pi, bukan, berapa 3 pi over 4 kan? And 5 pi over 4. Yakinnya betul rasanya? Ya betul. Okay, so ini baru first rotation. Tadi kan saya dah cakap, kalau kita dah terlebih daripada 2 pi, so kita akan check for second rotation juga. Okay, saya padam dulu yang ini. Okay, sekarang dia cara dia pusing macam ni. Kita tengok betul-betul. Kalau boleh besarkan, saya besarkan. Okay. So, dia akan jadi pusing first rotation. So, 2 pi lah. Plus, macam tu.
Okay, so maksudnya untuk dapatkan second rotation, kita akan tambahkan 2 pi. Okay, sama juga untuk yang the third quadrant tu. Jadi pusing, satu, pusing macam tu. Okay, so maksudnya untuk dapatkan second rotation, okay, kejap saya tulis dulu. Ini adalah first rotation. So untuk dapatkan second rotation, kita akan tambahkan dengan 2 pi ataupun 360 plus 2 pi or 360 degree. Terus tambahkanlah 3 pi over 4. Tambahkan dengan 2 pi, so dapat 11, kalau tak salah saya, 11 pi over 4. Then 5 pi over 4 tambahkan dengan 2 pi sebab kita nak cari yang second rotation kan. So dapat 13 pi over 4. Dan ini adalah jawapan untuk 2 pi. Okay, lepas tu kita kena check juga adakah kita punya jawapan ni termasuk dalam kita punya range. Okay, tukarlah. Okay. Oh, salah dah. Okay, adakah dia termasuk dalam interval baru kita ni? So semua ni termasuk ke dalam interval baru kita? Termasuk kan? So, Okay, semua tu termasuk. So kita akan consider semua jawapan ni lah. Kalau ada contohnya lah kita buat kita tiba-tiba lah kita nak buat third rotation, contohnya saja nak check. So kalau third rotation tambah lagi kan? Tambahkan lagi dengan 2 pi. So contohnya lah kita buat dapat berapa 4, 16, 19 pi over 4 ke contohnya. Okay, bila kita tengok 19 pi over 4 dah terkeluar not included in this new interval. So yang ni kita tak pilih lah. Itu cara dia. Tapi soalan ni dia tak nampak sangat. Yang reject tu nanti kita tengok soalan yang lagi nampak. Okay, so ini adalah jawapan untuk 2 pi. Tapi bila soalan solving, kita kena cari pi sahaja. So bila nak cari pi, semua jawapan dekat 2 pi ni kita akan bahagikan dengan 2. So 3 pi over 4 divide by 2. So kita akan dapat 3 pi over 8. 5 pi over 4 divide by 2. 5 pi over 8. Then 11 pi over 4 pun sama juga, 11 pi over 8 and 13 pi over 8. Okay, so dah siap. Okay, ingat apa yang kita cari tadi adalah 2 pi. Jawapan akhir mesti pi dan mesti satisfy interval asal kita. Theta between 0 and 2 pi. Ini daripada soalan. Okay, so dah dapat idea dah apa yang kita akan buat hari ini? Okay ke so far? okay. 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 Orang lain? Bagus tadi bahan ini dengan Syamimi. Orang lain okey tak tu? Malu lagi. Okay, madam. Okay. Okay, tak apa. 80% pun okay. As long as ada idea. Yang penting ada idea apa yang kita nak buat. Okay, so kita tengok continue dengan question number 7. A. Find all the angles which satisfy the following equation. So we have 1 plus 2 sin x cos 2x equals to 0. Kalau tadi kita deal dengan satu-satu trigo sahaja. Okay, sekarang ni kita ada dalam bentuk macam factor tu, trigo. Okay, 1 plus 2 sin x dan cos 2x. Jangan expand dia. Biar dia macam tu. Sebab apa? Sebab kita boleh pecahkan 1 plus 2 sin x cos 2x ni kepada 1 plus 2 sin x equals to 0 and cos 2x equals to 0. Macam kita buat kuadratik biasa tu, contohnya kita ada kuadratik yang kita dah factor kan. Macam ni kan. So kita kan terus pecahkan x plus 1 equals to 0, x minus 2 equals to 0. So benda yang sama. Okay, so make sure bila trigo tu, walaupun kita ada dua trigo, make sure dia dah difaktorkan dan kita boleh pisahkan dia. Okay. So dah settle bahagian ini. Then kita kena alert x kita between 0 and 360. So kita akan selesaikan setiap satu pecahan kita ni menggunakan bucket. So kita buat yang the first one dulu. 1 plus 2 sin x equals to 0. So rearrange, kita akan dapat sin x equals to negative 1 over 2. So basic angle kita shift sin 1 over 2. Kita akan dapat berapa ya? Dapat 30. Okay. Make sure dalam degree. Okay, so bila kita dapat basic angle 30, kita akan check juga untuk quadrant.
Okay, so which quadrant? Three, four. First. 1 and 2. Kenapa 1 and 2, 3 and 4 lah? Sebab negatif. Kan? Sign negatif. So kita tengok pada soalan yang kita sebelum yang kita cari basic angle tu. Kita kena tengok dia punya sign dia apa. So sign negatif, quadrant 3 and 4. So 30 is here and here. Okay, then kita tengok pada interval. So x between 0 and 360. So ada apa-apa perubahan pada interval tak? Tak ada sebab soalan kita dia bagi x. So kita akan still gunakan this interval. Okay, next kita akan tengok kepada rotation dia. So x equals to ke sini, so kita akan ambil 180 plus 30. So kita dapat 210 and lagi satu daripada sini ke sini kita akan ambil 360 minus 30. So dapat 330. Okay, so since jawapan kita memang dah dalam X, so tak perlu buat apa-apa. So kita akan terima kedua-dua jawapan ni sebab dia memang dah termasuk pun dalam 0 and 360. Okay, so that is for the first one. So the second one kita tengok cos 2x equals to 0. Masih lagi buat benda yang sama. Basic angle. So shift cos 0. Tekan kalkulator, dapat berapa Dapat tak? Dia saya tunjukkan kalkulator je dulu. Dapat 90. Dapat semua orang? Ke tunggu je? Okay, sepatutnya dapat. Dapat 90. Okay. So, then kita check untuk quadrant. So sekarang ni kita akan consider dia sebagai positif lah. Okay, so cos positif dekat sini. Okay, 90. So lebih kurang dekat sini lah. Dan sini. Okay, so sebenarnya jawapan kita adalah okay, belum lagi. Okay, so first dan fourth quadrant. Okay, saya tak buat yang garis-garis tu sebab dia 90. So saya tandakan macam tu je. Okay, then tengok interval. Given interval from question is x between 0 and 360. Tapi soalan kita ada 2x. Maksudnya kita kena cari interval barulah. So 2x is between 0 and 7 to 0. Okay, so apa-apa nanti kita akan tengok dekat sini. Okay, kalaulah kita punya interval baru ni akan ada second rotation tak? Agak-agak. Ada. Ada kan? Sebab dah lebih daripada 360. Okay, so kita cari dia punya rotation. Tengok balik soalan. Soalan kata 2x. Okay, sebab cos 2x. So 2x. So 2x equals to. Okay, tadi kita dapat 90 kan? So 90. Then satu lagi. Saya guna je lawan hijau. Okay. So 360 minus 90. So dapat 270. Okay, ini baru untuk first rotation. Dan untuk second rotation, kita akan tambahkan dengan 360. Okay, so tambahkan dengan 360 for second rotation. Kita akan dapat 450 and 270 plus 360 kita akan dapat 630. Tapi ini adalah jawapan untuk 2x. Kita nak x. So x equals to semuanya kita akan bahagikan dengan 2. Okay, sebab we have 2x tapi kita nak x. So every value kita akan bahagikan dengan 2. So kita dapat 45, 135, 225 and 315. Okay. So jangan berhenti dekat situ sahaja sebab kita ada dua value daripada dua pecahan tadi. So gabungkan dia. Therefore x equals to, masa gabung tu cuba susun dia dalam kedudukan yang cantik. So 45, 135, 210, 225, 315 and 330 seperti jawapan. Okay, so apa-apa pun just follow je dengan baki. Dan yang paling penting sekali kena hati-hatilah dengan interval baru tu. Boleh?
Boleh. Thank you Wadibah. Oh, saya rasa macam tak ajar seorang-seorang. Okay, saya rasa okay, saya rasa one more question. Okay, satu lagi soalan boleh? Boleh. Okay, so one more question, question 7b. We have secant x plus 30 equals to 2 x between negative 180 and 180. Okay, ni dah lain macam sikit dia punya x ni. Tak apa. Okay, dan yang paling penting sekali ni adalah degree. So make sure calculator dalam mode degree. Cuma kalau kita perasan soalan ni, dia bukan sin, cos, tangent macam biasa. Dia bagi secant. Okay, secant x plus 30 equals to 2. Okay, ingat lagi tak? Secant 1 over apa? Secant equals to 1 over apa? Sin, 1 cos, over times. cos. 1 over cos. Thank you. Yes, 1 over cos. Yeah. Okay, so tukarkan secant kepada 1 over cos x plus 30. Ingat lagi saya pesan semalam, trigo, angle dia mesti melekat dengan dia. Dia tak boleh tiba-tiba angle tu ada dekat atas ke kat bawah mana-mana, jangan. Dia mesti melekat dengan trigo kita. Okay, then yang ni tak cantik lagi. Dia mesti satu trigo je. Cos apa-apa macam tu. So, rearrange, we have cos x plus 30 equals to 1 over 2. Dah cantik sikit kan? Angle tu jangan. Angle yang x plus 30 tu tak apa. Biar as long as we have single trigo macam ni. Okay, then buatlah bakih seperti biasa. So basic angle shift cos 1 over 2. So kita dapat 60. Then kita cari kuadran. Cos positif. So first quadrant. Oh, apa dia tu? Karenisa, awak tertekan apa tu? Karenisa. Kantoi kang nanti kang. Okay, so cos positif. So first quadrant and fourth quadrant. Okay, now kita akan cari interval. Okay, sini kena hati-hati Okay, from the question, we have x between negative 180 and 180. Okay, daripada soalan ni dia dah bagi ni kat sini. Tapi kita ada x plus 30. So maksudnya kita tak boleh gunakan interval yang ni, kita kena guna interval baru. X plus 30. Okay, so bila kita tengok dekat sini x. Sini x plus 30. So maksudnya 180 ni pun kena plus 30. Negative 180 pun kena plus 30. Okay, sebab semua benda kita plus 30. So negative 180 plus 30. So negative 150. 180 plus 30. 210. So this is our new interval. Okay, so sekarang kita akan tengok pada dia punya rotation. Okay, soalan adalah x plus 30. So kita akan cari solution untuk x plus 30 dulu. So x plus 30 equals to, okay, jom kita tengok pada kita punya kuadran. So 60, okay, tulis 60. Then kita tengok untuk fourth quadrant pula. Sini ke sini. So fourth quadrant mesti 360. Okay, the full rotation 360 minus dengan 60. So dapat 300. Okay, Cuk. 300. Yes. Okay, Cuk, saya nak tanya. Sekarang ni kita ada 60 and 300. Cuba tengok pada interval kita. So ada tak apa-apa yang kita perlu ignore ataupun kita perlu neglect dia? 300 kan? Kita boleh terus abaikan sebab kita punya interval sekarang maksimum dia 210. So 300 tu dah terlebih. So kita tak akan ambil dia. Kita terus buang dia. So sebenarnya kita punya rotation tu daripada sini ke sini je. Yang ni kita tak guna. Okay? Sebab sampai 180 tu kan. Kalau tengok pada X kita kan. Okay, so 300 tu kita buang. Okay, sekarang ni kita kena alert pada negatif. So bila negatif, okay, saya padam dulu yang warna hijau tu. Okay, bila kita ada yang negatif, kita akan gerakkan kita punya, tak boleh besar dah lah. Okay, tu paling besar Kita akan gerakkan kita punya angle dari bawah. Okay, so daripada sini ke sini. Macam tu. This is for negative angle.
Okay, dia gerak dari bawah. Selalu kita gerak dari atas, ni kita gerak dari bawah. So, bila kita gerak dari bawah, kita dapat angle dia. Angle ni berapa? 60 kan? So, 60 tapi kena letak negatif. Sebab apa? Sebab kita gerak from bottom dia. From below. From bawah. Bottom lah, apa-apalah kan. From below x-axis. Gitulah. Bottom. Salah dah ni. Okay. Okay, sebab kita gerak dari bawah, so dia negatif. Okay, so kalau kita cuba check untuk yang angle yang lagi satu, sini ke sini, kita akan dapat negatif 360 minus 60. So dapat negatif 300. Yang ni pun kita akan reject juga sebab dia dah terlebih daripada negatif 150. So x plus 30 kita hanyalah 60 and negatif 60. Macam tu. Okay, so kita nak cari x. So you have x plus 30 but we need to find x. So maksudnya every answer yang kita dah dapat tadi kita akan minuskan dengan 30. Okay, pindahkanlah 30 ke sana so jadi negatif. So 60 minus 30 we have 30. Negatif 60 minus 30 negatif 90. Dah siap. Okay, question C. 7 sin squared x minus cos squared x equals to 1, x between negative pi and pi. So, mesti mode radian. Okay. Then, apa yang kita akan buat sekarang? Kalau perasan, kita ada sin squared and cos squared. So, macam tadi, sebelum ni kita dah bagi tahu kena ada satu je trigo. Kalau ada banyak trigo, make sure dia boleh factorize lah. Okay, so dekat sini kita akan berkenalan dengan trigo identity. Okay, so we have 3 trigo identity. Sebenarnya kita ada satu je. Sin squared plus cos squared equals to 1. Tapi daripada sin squared plus cos squared equals to 1, kita boleh derive ke second one, second identity, bila kita bahagikan each term dengan sin squared. Okay, so each term divide dengan sin squared. So sin squared, 1. Cos squared over sin squared, cot x, cot squared. 1 over sin dapat cos x squared. And kalau kita bahagikan each term dengan cos squared, we have tangent squared plus 1 equals to secant squared x. So, identity ni wajib tahu sebab kita akan banyak gunakan. Okay, so untuk soalan ini, kita akan tukarkan sin squared, cos squared ni kepada satu trigo sahaja. So, saya pilih, okay, sin squared plus cos squared x equals to 1. So, saya rearrange cos squared x. Kita akan dapat 1 minus sin squared x. So, tukarkan cos squared x kepada 1 minus sin squared. So, that we have 7 sin squared x minus 1 minus sin squared x equals to 1. Okay, so, selesaikan. So, 7 minus sin. So, dapat 8 sin squared x minus 1 equals to 0. Ni 1 ni. So 8 sin squared x minus 2 equals to 0. Okay, so rearrange sin squared x equals to 1 is betul lah 1 over 4. Okay, 2 over 8. So 1 over 4. Kita nak sin x sahaja. Ni pun saya dah pernah bagi tahu dah. Sin squared x equals to sin x square. So bila kita nak jadi sin x, kita akan dapat plus minus sed 1 over 4. So, sin x will be plus minus 1 over 2. Jadi, kita akan selesaikan untuk 2 bahagian. Okay, first one adalah sin x equals to positive 1 over 2. Satu lagi, sin x negative 1 over 2. Okay, so sekarang kita akan selesaikan sin x equals to plus minus 1 over 2. So, kita check pada basic angle dia. So, sin 1 over 2. Saya selesaikan yang positif dulu. So, sin 1 over 2 kita akan dapat pi over 6. Then, quadrant. So, sin positif. Quadrant mana? Quadrant first and second quadrant. Pi over 6. Then, kita tengok interval. We have x between negative pi and pi. Okay. So, betul lah. Soalan kita ada x kan. So, kita tak perlu tukar apa-apalah. Dan yang paling penting sekali, kita akan buat pada first quadrant sahaja. Okay. Then, first dan second quadrant sahaja. Then, kita tengok dekat sini, rotation. Okay. So, x kita adalah pi over 6
dan juga this one. So pi over 6 and pi minus pi over 6. So kita dapat 5 pi over 6. Okay, that is for sign positif lah. Sekarang kita akan tengok untuk sign negatif. Okay ni saya pecahkan kepada 2 tadi kan. So kita tengok kepada sign negatif pula. So basic angle sin negative 1 over 2. Okay. So kalau perasan basic angle dia sama je. Cuma berbeza pada kuadran. Sebab sekarang ni kita deal dengan negatif. So bila negatif kita akan deal dengan third quadrant and fourth quadrant. So this is pi over 6 and this is pi over 6. Interval masih lagi sama. X between negative pi and pi. Dan kita tengok pada kita punya rotation kita. Okay. So R dekat sini lah. X kita between. Okay, X kita adalah. So sekarang ni kita akan tengok dari sini ke sini. Okay, kalau perasan daripada sini ke sini kita dah terlebih daripada pi. So maksud dia kita dah tak boleh ambil positive angle sebab dia dah terlebih. Ini. Dua-dua dah terlebih. So oleh sebab interval kita ada negatif pi, so kita akan cari negative angle. So ke bawah lah. So dia akan dapat negative pi over 6 dan satu lagi from here to here. So negative, dia tukar warna sikit. So negative pi minus pi over 6. Okay, negatif ni sebab apa? Sebab dia daripada bawah, negative angle. So kita dapat negative 5. Saya tukar warna sekejap. Negative 5 pi over 6. Okay, so sekarang ni daripada tadi kita bagi tahu kita dah pecahkan kepada 2. This one is for positive 1 over 2. This one is for negative 1 over 2. So for both pecahan kita dapat the value x. Then jangan lupa untuk concludekan. Therefore x is equals to pi over 6, 5 pi over 6, negative 5 pi over 6 and negative pi over 6. Okay, dan semua ni termasuk dalam interval kita. Okay, so done for question C.